Astagfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sedang jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita merafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kita kelapangan masa untuk kita bersama-sama pada malam ini dalam majlis yang mudah-mudahan kita dipayungi rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan kehadiran kita ke majlis-majlis ilmu menjadi amal saleh bagi diri kita di sisi Allah dan dipermudahkan dengan sebabnya jalan kita menuju ke syurganya kelak. Allahumma amin, Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaallah pada malam ini kita sambung pengajian tafsir yang mana kita akan lihat pada hari ini surah daripada 3 qul, iaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Siapa yang pegang kitab daripada belakang daripada belakang. Kerana pada kuliah yang lalu kita telah pun melihat dan menafsirkan secara ringkas surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq. Jadi hari ini kita akan lihat surah Al-Ikhlas, suratul Ikhlas. Surah Al-Ikhlas kita semua alhamdulillah menghafaznya dengan baik dan selalu membacanya. Ayatnya hanyalah 4 ayat sahaja dan merupakan salah satu daripada surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Surah Al-Ikhlas, kalau kita lihat pada namanya, satu perkara yang menarik, satu perkara yang unik untuk kita merenunginya ialah bahawa nama Al-Ikhlas itu tak ada disebut dalam surah Al-Ikhlas. Kalau kita tengok surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, kalimah An-Nas disebut dalam surah An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, dan juga surah-surah yang lain kebanyakannya perkataan itu ada disebut di dalam surah berkenaan. Tetapi surah Al-Ikhlas, mana kalimah ikhlasnya? Tidak ada disebutkan. Jika baca daripada ayat yang pertama sampai yang terakhir, kita tak jumpa kalimah Al-Ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas. Dan ini merupakan nama yang paling masyhur bagi surah ini. Mungkin kita boleh berfikirlah, agaknya kenapa nama surah Al-Ikhlas tak ada kalimah Al-Ikhlas di dalamnya. Ini kita boleh ruang untuk kita berfikir, ruang untuk kita bertadabbur. Kalau surah lain ada kalimahnya, surah Ikhlas tidak ada. Kenapa? Di sini kalau kita boleh merenung, antaranya ialah mungkin nak menggambarkan kepada kita, wallahu alam, mungkin nak menggambarkan kepada kita bahawa
sifat ikhlas itu sendiri yang merupakan sesuatu yang tersembunyi. Ikhlas suatu sifat yang tersembunyi di dalam hati kita. Maknanya apa yang zahir, apa yang terlihat pada amalan, perbuatan kita, ucapan kita, tidak sama ada, tidak semestinya menunjukkan ikhlas, tidak juga menunjukkan tidak ikhlas. Kalau kita nak bahas tentang ikhlas ni, panjang perbahasannya, sebab ikhlas ni adalah antara pokok ataupun antara syarat asas amalan kita diterima ataupun tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita beramal, kita solat contohnya, cukup syarat, cukup rukun, cukup syarat kita solat, sah solat kita secara zahir. Tetapi sama ada salat itu diterima ataupun tidak, yang itu dilihat pada perkara yang lain, iaitu ikhlas ataupun tidak. Jadi kalau orang yang datang kepada kita, dia solat, kita nampak dia solat, berdiri, rukuk, semua sempurna, wuduk dan sebagainya, maka solatnya kita boleh hukum sebagai sah. Sebab sah atau batal ni pada rukun dan syarat yang zahir pada mata kita. Tetapi kalau isu adakah salat yang sah itu diterima ataupun tidak oleh Allah Ta'ala, yang ini kita kena lihat pada niat, iaitu ikhlas ataupun tidak. Yang ni yang susah, tersembunyi, kita tak tahu. Kita bercakap saya salat lillahi ta'ala, tapi sebenarnya kita tak tahu sebenar-benarnya jauh dalam hati kita sebab apa kita salat, kenapa kita salat. Jadi ringkasnya ikhlas ini ialah, kalau kita nak bahas panjang, tapi saya bagi satu yang paling ringkas. Kalau orang tanya apakah itu ikhlas, tak boleh jawab tak? Kalau orang tanya kan, ikhlas, benda ikhlas tu, kan? Apa ikhlas tu? Sebut ikhlas, apa dia? Apa kita jawab? Paling ringkas kita sebut ikhlas ialah beramal kerana Allah. Itulah paling ringkas. Kalau tak ada panjang, banyak lagi lah. Mana bila kita boleh memastikan perbuatan kita itu kerana Allah, itulah dia ikhlas. Maknanya kita menolak sebarang sebab-sebab yang lain, bukan kerana nak menunjuk, bukan kerana nak meraih harta dunia, bukan nak kerana itu dan ini, hanya kerana Allah semata-mata. Itulah dia ikhlas. Sebut pendek je kan. Ikhlas ialah beramal kerana Allah. An yakuna al-amalu lillah, kata para ulama. Amalan itu kerana Allah. Tapi nak tahqiq dan tanam betul-betul dalam hati, itu cerita yang perlukan kepada mujahadah sebagainya. Baik, kita nak masuk dalam bab yang terlalu panjang. Baik, selain daripada nama Al-Ikhlas, itu saya sebut tadi kenapa, kerana kita mungkin nak merenung kenapa nama Al-Ikhlas ini tak ada kalimahnya di dalam surah Al-Ikhlas. Kerana mungkin nak menggambarkan dan menunjukkan kepada kita bahawa sifat ikhlas itu sesuatu yang tersembunyi, yang terselindung. Baik. Selain daripada nama Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas juga dinamakan sebagai, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab ni, ada disebutkan beberapa nama yang lain. At-Tafrid, At-Tajrid, At-Tauhid, An-Najah, Al-Wilayah, dan sebagainya. Jadi ini nama-nama yang disebut sebagai nama surah Al-Ikhlas. Tetapi yang paling masyhur ialah Al-Ikhlas. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita baca dahulu insyaAllah 4 ayat daripada surah Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad.
ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Ambil petrol sekejap tuan ya. Suara serak ni. Bismillah. Baik. Surah Al-Ikhlas ini ada banyak kelebihan. Kita sebutkan antara kelebihan surah Al-Ikhlas dalam muka surat sebelumnya. Antaranya cerita tentang seorang lelaki. Dikatakan bahawa dia ni, saya dalam sebuah riwayat menyebutkan lelaki ini dia adalah panglima perang yang diutuskan Nabi SAW. Jadi bila dia pergi keluar berperang dengan para sahabat yang lain, dia akan jadi imam. Biasanya panglima ni dia akan mengimami salat. Bila jadi imam, dia suka baca Qul huwallahu ahad. Rakaat pertama mungkin surah lain, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Selalu sangat. Sampai para sahabat tak puas hati. Kata apa baca pendek sangat kan, baca Qul huwallahu kan, tak ada surah lain kan. Macam kita lah, kalau anak kita semayang, kita dengar tak habis-habis Qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu, kita ulang surah yang sama kan. Jadi sahabat tak puas hati, sahabat mengadu kepada Nabi SAW. Kenapa kamu bila salat mengulang-ulang bacaan surah Al-Ikhlas, macam tak ada surah lain? Maka apa jawapan sahabat tadi? Dia kata suratul Ikhlas hiya fiha sifatur rahman wa ana uhibbuha. Dia kata surah Al-Ikhlas padanya disebutkan sifat-sifat Ar-Rahman dan aku sangat menyukainya. Maknanya dia baca surah Al-Ikhlas tu kerana dia suka menyebut-nyebut dan mengulang-ulang nama Allah di dalam surah Al-Ikhlas. Bukan kerana malas lah. Bukan kerana segan, orang kata tak nak baca panjang-panjang, ambil Qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq. Tak. Tetapi dia baca kerana tujuan yang tertentu, iaitu dia suka akan sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam surah Al-Ikhlas. Apa jawapan Nabi? Nabi kata akhbiruh fa innallaha ahabbahu. Beritahu kepada dia bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyintainya, telah mengasihinya. Nampak? Maknanya dia baca kerana sebab yang sangat jelas, kerana suka untuk menyebut-nyebut sifat Allah, maka Allah juga mencintainya, mengasihinya. Tuan-tuan, saya mungkin dah sebut ataupun tidak, tetapi bila kita baca kisah seperti ini, mungkin saya dah sebut, tak apa, saya ulang balik kali yang kedua. Satu sudut iaitu hubungan yang personal di antara kita dengan ayat-ayat ataupun surah di dalam Al-Quran Karim. Dalam Al-Quran ada 114 surah, ada banyak, ada 6,000 lebih ayat kan? Ada tak di antara surah, di antara ayat dalam Al-Quran ni yang kita suka, yang kita selalu jadikan bacaan kita, yang selalu kita jadikan sebagai zikir harian kita, dan ada sebab yang tertentu? Bukan kerana surah ni pendek, bukan kerana surah ni senang dibaca dan sebagainya, tetapi kerana mungkin maksud daripada ayat tersebut yang sangat menyentuh hati kita. Lalu kita baca, kita ulang di dalam salat, di luar salat. Maknanya ayat-ayat Al-Quran yang kita ada hubungan, kita panggil personal attachment, hubungan peribadi dengannya. Ini mungkin satu tahap yang kita boleh fikirkan untuk, orang kata apa, menaikkan lagi hubungan kita dengan Al-Quran Karim. Maknanya bukan semata-mata kita baca lah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok lah, kalau ada orang minat membaca buku kan, kalau orang minat membaca buku, dalam banyak-banyak koleksi buku ni, dia mesti ada satu buku yang dia suka nak baca berulang kali. Walaupun dah baca mungkin berkali-kali, dia nak baca 10 kali, 11 kali, dan suka sangat dia dengan buku tersebut. Contoh ataupun kita dalam hubungan kita dengan barang-barang dan juga nikmat keduniaan, kereta ke, anak ke, ataupun harta ke, mesti ada harta yang kita sangat suka, sangat sayang.
Ataupun setengah orang dia suka buat koleksi kan, koleksi kereta kecil-kecil, dia suka tengok. Kenapa tidak kita ada hubungan yang seperti itu dengan Al-Quran Al-Karim? Jadi tuan-tuan, kalau yang belum ada, cuba tuan-tuan cari. Tak perlu tunggu kan, tunggulah Ustaz sampai terdetik di hati surah ni, ayat ini, tak payah. Memang tak ada tunggu sampai bila-bila pun agaknya tak datang lah kan. Kita carilah, kita cari. Kita baca dalam banyak-banyak surah. Apa surah yang kita rasa, kita tengok terjemahan dia, kita dengar tafsirannya, lalu kita renung, oh kita kata saya suka surah ni. Sama ada mungkin kerana maknanya ataupun kerana kelebihannya. Oh saya suka ayat kursi. Kenapa? Ayat kursi ni begini kelebihannya, jadi saya suka baca. Ayat kursi ni saya punya zikir saya punya sebagainya. Jadi kita boleh buat begitu sebenarnya untuk merapatkan hubungan kita dengan Al-Quran Al-Karim. Bermula dengan satu ayat, lepas tu kita tambah daripada Quran itu menjadi sebuah kitab yang asing. Masa bila kita ada hubungan, kita ambil Quran, kita baca, lepas habis baca tutup dah, tak fikir dah pasal Quran. Tak boleh. Kita kena buat sesuatu untuk membina dan menjalinkan hubungan kita dengan Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana lelaki ini, sebab dia suka menyebut sifat-sifat Allah Ar-Rahman, maka Allah Subhanahu Wa Taala mencintainya. Jadi kita cubalah fikirkan hubungan kita dengan Al-Quran ini penting ya tuan-tuan. Sebab Nabi sebut dalam hadis, wal Quranu hujjatun laka aw alaika. Quran ni pada hari kiamat nanti dia boleh jadi dua keadaan. Sama ada dia hujjatun laka, maksudnya dia menjadi pendakwa raya. Maksudnya dia datang pembela, bukan pendakwa, pembela. Dia jadi pembela ataupun dia jadi pendakwa. Dua-dua boleh keadaan. Jadi kita nak kena fikirkan hubungan kita supaya Al-Quran itu datang di akhirat kelak menjadi syafaat buat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Antara hadis yang lain menyebutkan tentang kelebihan Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang tuan-tuan boleh tengok di situ, dalam yang tulisan Arab tu, Nabi SAW menyebutkan, aya'ajizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'ani fi lailatin fa innahu man qara'a qul huwallahu ahad Allahus samad fi lailatin faqad qara'a lailata izin thulutsal Qur'an. Adakah di kalangan kamu ini orang yang tidak mampu membaca 1/3 Al-Quran pada satu malam? Sesungguhnya sesiapa yang membaca surah Al-Ikhlas pada satu malam, maka dia telah membaca pada malam tersebut 1/3 Al-Quran Karim. Jadi Al-Quran Karim menyamai 1/3 Al-Quran. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bab Al-Quran menyamai isu berkenaan dengan ataupun hadis berkenaan dengan suratul Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Ulama bahas panjang. Kalau kita tanya 1/3 tu macam mana 1/3? Kalau kek 1/3 kita senang nampak kan, kek satu bulat tu kita pecah 3, 1/3, ni 1/3, yang ni 2/3, senang. Tapi kita kata surah Al-Ikhlas 1/3. Apa maksud surah Al-Ikhlas 1/3? Jadi dalam bab ni tuan-tuan, kalau kita nak bahas semua pandangan pun tak habis. Waktu kuliah kita tak habis. Jadi antara yang disebutkan di sini, disebutlah, walaupun pandangan ini juga ada kritikannya, tapi kita bolehlah ambil untuk memahami macam mana Al-Quran jadi 1/3. Kerana dalam Al-Quran ini kebiasaannya 3 perkara. Quran datang, kandungan Al-Quran seluruhnya adalah pada 3 perkara. Pertama, Al-Quran datang menjelaskan tentang Al-Aqidah, Aqidah dan Tauhid, At-Tauhid dan Al-Aqidah. Ayat-ayat Quran 1/3 daripadanya adalah berkenaan dengan Tauhid dan Aqidah. 1/3 yang lain daripada Al-Quran ialah berkenaan dengan Al-Ahkam, hukum hakam syarak, halal, haram dan sebagainya, larangan, perintah. Ini 1/3 yang lain. Dan 1/3 lagi daripada Al-Quran ialah tentang Al-Akhbar, iaitu cerita-cerita kisah umat yang terdahulu. Jadi kalau kita buka Quran, tuan-tuan buka Quran, ambil mana-mana ayat, boleh teka yang ni mana. Sama ada kena tentang akidah dan tauhid, ataupun kena pada hukum hakam, ataupun ayat ni berkenaan dengan
kisah umat terdahulu. Jadi para ulama kata Quran ini terbahagi kepada 3 bahagian. Semua Quran tu kita boleh pecah kepada tiga kelas. Jadi surah Qul Huwallahu Ahad menyentuh tentang yang mana? Akidah. Jadi akidah dan tauhid. Sebab menyebut tentang sifat Allah, maka sebab itulah surah Al-Ikhlas ini 1/3 Al-Quran. Sebahagian para ulama kata 1/3 bermaksud membaca surah Al-Fatihah pahalanya sama seperti membaca 1/3 Al-Quran. Ini juga pandangan sebahagian para ulama, walaupun ada di kalangannya yang mempertikaikan. Tapi dah saya tak sebutlah, panjang-panjang tak sebut nanti tuan-tuan tak tahu mana satu nak beramal kan. Kita ambil yang mana yang telah pun disebutkan oleh para ulama yang kita boleh pegang. Baik. Maka bacalah surah Al-Fatihah, bacalah surah Al-Ikhlas banyak-banyak, jadikan dia sebagai zikir. Maka dalam kelebihan yang tersebut pada kuliah yang lalu tentang kelebihan surah Al-Falaq, An-Nas, jadi surah Al-Ikhlas pun termasuk 3 qul yang dibaca sebelum kita tidur sebanyak 3 kali. Baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiupkan di tapak tangan dan disapu ke atas kepala kita, muka kita dan seluruh badan. Setakat yang sampai tapak tangan dibuat sebanyak 3 kali sebelum tidur. Bahkan dalam sebagian riwayat menyebutkan buat juga selepas bangun tidur. Jadi boleh buat tuan-tuan kalau nak buat. Ini antara bacaan yang kita boleh baca dan amalkan dalam kehidupan sehari-harian kita, insya-Allah. Baik, surah Al-Ikhlas ini banyak kelebihannya. Jadi mudah-mudahan dalam satu kisah sebut lagi dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Muaz bahawa Nabi SAW bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali, Allah bina baginya satu istana di syurga. Baca 100 kali ada 100 istana kat syurga, tuan-tuan. Tak tahu nak duduk mana satu kan. Jadi bacalah banyak-banyak. Bila kita baca hadis yang seperti ini, maksudnya apa? Bila dalam syurga tu dah ada hak milik kita yang Allah bina, makna syurga tu kita akan masuk lah. Itu maksud yang paling besar. Ini kita istana pun tak ada, rumah pun tak ada, pokok pun tak ada kat syurga kan. Ini macam mana nak masuk syurga? Jadi sebelum kita masuk syurga, kita baca amalan-amalan yang boleh Allah tumbuhkan pohon, Allah bina rumah, Allah bina istana dalam syurga, kita siap-siap. Jadi bila akhirat pula, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita syurga itu kepada kita, insya-Allah. Allahumma amin. Baik, surah Al-Ikhlas ini, turunnya surah ini ada kisah. Ada kisah panjang sikit mukadimah dia. Ada kisah yang menyebabkan turunnya surah Al-Ikhlas ini. Antaranya ialah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Al-Imam Ahmad mengatakan bahawa orang-orang musyrikin ini didatang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, insib lana rabbak. Kata orang-orang musyrikin, wahai Rasulullah, cuba cerita dekat kami nasab keturunan Tuhan kamu ni. Ataupun sebagai riwayat sebut, ya Muhammad, sif lana rabbak. Wahai Muhammad, cuba cerita sifat Tuhan yang kamu ajak kami untuk menyembah. Jadi orang musyrikin kita tahulah, mereka ni menyembah berhala. Jadi bila berhala tu nampaklah yang besar, yang kecil, yang begitu telinga dan sebagainya. Jadi mereka nampak bentuk Tuhan yang disembah. Tetapi bila Nabi SAW ajak orang-orang musyrikin Mekah untuk beriman kepada Allah, tak pula dicerita Tuhan yang kami nak sembah tu macam mana. Kan tinggi ke? Diperbuat daripada apa? Emas ke? Perak ke? Kan? Besar ke? Kecil ke? Tak ada cerita sifat Allah Ta'ala kepada mereka. Maka mereka tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sif lana rabbak, cerita Tuhan kamu yang kamu ajak kami sembah tu macam mana rupanya, macam mana bentuknya. Baik, maka dengan soalan mereka itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan ayat Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebagai menjelaskan
siapakah dan sifat Tuhan yang Nabi SAW ajak mereka untuk mereka sembah. Baik. Kita lihat kepada ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, sebagaimana dalam surah An-Nas, surah Al-Falaq, qul a'udzu bin-nas, qul a'udzu bil falaq. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwa dhamir. Ataupun kata ganti nama. Yang bagi dhamir munfasil. Kata ganti nama yang terpisah. Bermaksud dia. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah Ahad. Kalau kita tengok satu-satu kalimah ni semua kita boleh faham. Secara harfinya, secara hurufnya, qul, katakan, huwa, dia, Allah, dialah Allah Ahad, yang Maha Esa. Dalam ayat ini kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, katakanlah wahai Rasulullah. Saya baca sikit daripada kitab ini. Katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka yang bertanya kepada kamu tentang sifat-sifat Tuhanmu. Dialah Allah yang satu, artinya esa pada zatnya dan sifatnya. Tiada sekutu baginya, tiada bandingan dan gandingan untuknya. Ini adalah sifat wahdaniyah dan penafian wujudnya sekutu-sekutu. Dialah Allah yang kalian kenali dan akui sebagai pencipta langit dan bumi serta pencipta kamu. Dia satu dan tunggal dengan sifat ketuhanan. Dia tidak mempunyai sekutu. Ayat ini sebenarnya merupakan penafian tentang banyak Tuhan ataupun zat Tuhan. Baik. Sebenarnya dalam ayat ni ada dua perkara penting. Pertama, ayat ini menyebutkan tentang wujudnya Allah sebagai Tuhan. Ini merupakan satu penafian yang jelas kepada golongan etis. Tersebut etis maksudnya orang yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Mereka kata tidak ada Tuhan. Dan alam ini tercipta dengan secara sedfah, tak sengaja, tiba-tiba pop jadi begitu. Jadi mereka kata tidak adanya Tuhan. Jadi bila kita kata qul huwallah, maknanya kita serta-merta menolak pandangan golongan yang tidak mengatakan, tidak menerima wujudnya Tuhan yang mencipta alam. Itu yang pertama. Dengan kalimah qul huwallah itu saja kita telah mengisbatkan, menetapkan wujudnya Allah sebagai Tuhan yang disembah. Yang kedua ialah kalimah ahad. Qul huwallahu ahad, iaitu kita menetapkan bahawa Tuhan yang wujud itu adalah esa sifatnya. Tidak ada yang lain selain daripadanya. Bermaksud, sebagaimana kita baca tadi, kita menafikan wujudnya dua, tiga ataupun lebih daripada Tuhan yang menciptakan dan yang disembah oleh manusia. Ni dalam satu ayat ni. Kita kena ingat betul-betul Qul huwallahu ahad, ada dua penafian di sini. Pertama, penafian bahawa tidak ada Tuhan yang menciptakan alam. Sebabnya kita mengatakan bahawa Allah lah yang wujud, menciptakan dan disembah oleh manusia. Dan yang kedua, Allah itu ahad, esa, tidak ada sesuatu yang lain selain daripadanya. Baik. Jadi dua perkara dalam satu kalimah, dalam satu ayat yang pendek, kita menetapkan dua perkara. Qul huwallahu ahad, Allah yang wujud, disembah, yang menciptakan alam, dan Allah itu sifatnya esa, tidak berbilang-bilang. Tuan-tuan, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, bilangan satu dia ada dua cara. Sama ada ahadun ataupun wahidun. Kita tengok anak-anak kita dekat sekolah tadi ke diulangkan wahid, isnin, salasa kan. Wahid satu, ahad. Apa bila wahid dengan ahad? Dan kenapa digunakan ahad? Di sini dijelaskan oleh para ulama bahawa kalimah wahid,
kalau Allah kata qul huwallahu wahidun, bila wahid dia ada isnan, salasa, arba'ah, dia ada sambung dia. Wahid, isnan, salasa, arba'ah. Tetapi bila kita kata qul huwallahu ahad, dia tak ada dah. Ahad dah. Tak ada dah ahad, isnin, selasa, tu bukan nombor, tu hari kan. Kan. Kata ustaz, ada ustaz, ahad, isnin, selasa, arba'ah. Itu hari bukan nombor. Itu hari. Jadi bila kita kata ahad, sebab tu ahad kita terjemah sebagai esa. Kita tak terjemah sebagai satu. Kalau satu, wahid. Jadi nampak begitu telitinya kalimah dalam Al-Quran. Allah sebut ahad, bermaksud esa, tunggal, tidak ada dua. Tuan-tuan boleh cari, tanya ramai ustaz-ustaz bahasa Arab kan, ustaz ada tak lepas ahad apa kan? Kalau wahid lepas dia isnin, salasa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah. Kalau ahad lepas dia apa? Ada tak? Tak ada tuan. Ahad. Sebab tu dia tunggal. Baik, itu rahsia pada kalimah ahad dalam qul huwallahu ahad. Baik. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Baik, pada ayat pertama menjelaskan bahawa Tuhan itu, Allah itu yang Maha Esa. Tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada sekutu baginya. Maknanya kita haram, ada satu perkara yang haram, yang syirik, bila kita mengatakan adanya Tuhan yang lain bersama-sama dengan Allah Azza wa Jalla. Yang ini adalah akidah kita, tauhid kita yang mesti kita pegang dengan kemas. Tidak ada sesuatu pun yang lain dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita pegang Allahus Samad. Allah tempat berharap. Baik. Apa maksud As-Samad? As-Samad dalam kalimah orang Arab. Orang Arab dia guna juga kalimah As-Samad. Kadang-kadang dia kata As-Sayyid As-Samad, Tuan yang As-Samad. Dalam penggunaan kalimah orang Arab, As-Samad bermaksud seorang ketua yang menjadi tempat pergantungan orang lain, yang mana orang selalu datang untuk minta bantuan, untuk minta pertolongan, untuk minta apa sajalah. Kalau kita mungkin kita kata macam YB kan, ataupun ketua kampung ke, ataupun menteri ke kan, nak minta repair jalan, takkan nak minta dekat apa, kita minta kat ketua kampung ke, minta kat YB ke kan, minta bila ada banjir, bila ada bencana kita pergi. Maknanya As-Samad ni bermaksud ialah, kalau dalam penggunaan bahasa Arab, ialah seseorang yang selalu diajukan permintaan. Orang kata nak minta bantuan, minta kat dia. Itu ketua yang As-Sayyid As-Samad bermaksud begitu dalam penggunaan bahasa Arab. Manakala pada sifat Allah, yang berbezalah, iaitu Allah As-Samad, Allah tempat berharap. Bermaksud Allah tempat kita memohon dan bergantung dalam memenuhi segala hajat keperluan kita. Maknanya kalau kita apa sajalah, kalau sebut hajat dan keperluan, orang tanya hajat apa? Semualah. Daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besar hajat dan keperluan, semuanya kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ni kan, kita mungkin anggap yang ni yang menjadi perkara yang kita kena ubah dalam hidup kita. Bila kita tahu dan faham maksud Allahus Samad, sebenarnya kita ni tuan-tuan, seharusnya setiap benda dalam hidup kita, kita kena bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lekang, jangan biarkan hati kita kosong dalam bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara. Bila saya sebut setiap perkara tuan-tuan, setiap perkara lah. Nak sebut macam mana? Kita tahu setiap perkara ni kan. Contoh, benda yang paling kecil, kita nak makan, berharap kepada Allah Ta'ala. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis Nabi, bagaimana kita nak bergantung kepada Allah? Ini persoalan juga. Kita kata kita kena bergantung kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk setiap hajat dan keperluan kita. Bahkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa berdoalah kepada Allah
walaupun untuk meminta tali kasut kamu. Nampak? Tali kasut tuan-tuan, tali kasut ni benda kecil lah kan. Takkan itu benar doa je kata? Tak, ya tuan. Kita berdoa kepada Allah dalam setiap urusan hidup kita. Jangan kita ni jadi orang seperti orang musyrikin. Orang musyrikin itu tuan dia ada 2%, dia ada 2 jenis. Ada orang musyrikin dululah, orang musyrik, orang yang melakukan syirik kepada Allah Ta'ala, ada 2 jenis. Ada satu zaman, satu ketika orang musyrikin yang waktu dia susah baru dia mohon kepada Allah. Waktu dia senang dia lupa. Ada satu jenis lagi, waktu dia senang dia ingat kepada Allah, waktu dia susah dia mohon dekat berhala. Sebab dia kata apa? Kalau mohon dekat berhala lagi cepat. Dua-dua jenis ni ada di kalangan perangai orang-orang musyrikin. Jadi kita jangan macam tu. Kita janganlah waktu susah, waktu sakit, waktu tak ada duit, waktu tak jumpa beras kat kedai kan, contohlah kan. Barulah kita nak berdoa kepada Allah Ta'ala kan. Sepatutnya apa juga keadaan, kita kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bantuan. Bukanlah saya terpaksa jelas sampai yang begitu kecil sebab supaya benda ni faham. Bukanlah biasa kata doa kepada Allah tu nak pergi kedai beli barang, angkat tangan, ya Allah tolonglah aku agar ada gula, minyak dan juga bahan-bahan keperluan yang aku nak beli ni ada di kedai. Bukanlah begitu tuan-tuan, sampai angkat tangan kan, sampai nak kena buat majlis tahlil dulu sebelum pergi kedai rencit kan. Bukanlah begitu maksudnya. Tetapi hati kita, bila kita keluar daripada rumah nak pergi kerja, kita ingat kita baca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kita ingat aku keluar hari ni aku serah urusan aku kepada Allah Taala. Kemudian kita nak pergi beli barang. Moga-moga hari ni adalah barang yang baik ya Allah, bantulah aku. Niat kita, hati kita yang sentiasa terpaut, bergantung kepada Allah Ta'ala. Sentiasa kita bermohon, sentiasa kita bermunajat. Tuan-tuan, kalau kita boleh buat macam tu, hati kita ni hidup sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa juga keadaan kita, bukan waktu susah, bukan saja waktu susah, bukan saja waktu senang, setiap masa kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita tahu hari ni orang dah buat pengumuman kedai sekian-sekian dah ada restock beras, jadi kita keluar tu kita dalam keadaan yakin hari ni mesti dapat punya kan. Jadi kita lupa untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Tak boleh kita keluar, ya Allah bantulah urusan aku hari ni, aku boleh dapat bahan yang aku nak beli. Contoh, apa jua lah. Kalau sekecil itu kita latih diri kita untuk memohon dan bergantung kepada Allah Ta'ala, apatah lagi urusan-urusan besar yang lain, pasti Allah Ta'ala pasti kita akan mohon kepada Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi sebut, saya dah baca hadis ini sebelum ni tuan-tuan, saya baca lagi sekali. Man sarrahu an yastajib Allahu lahu 'inda asy-syada'id wal kurab falyukthir ad-du'a fi ar-rakha. Siapa yang nak Allah berikan, mustajabkan doanya ketika susah dan ketika sempit, maka perbanyakkanlah doa ketika senang. Kita senang, kita banyak doa, insya-Allah waktu susah senang kita akan dapat apa yang kita minta. Baik, itu banyak Allahus Samad. Jadi kita dah faham ayat ni. Inilah cara kita untuk beramal dengan kefahaman kita daripada ayat Allahus Samad. Segala-galanya kita minta dan kita ajukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Kemudian dalam ayat yang ketiga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad, artinya tidak akan lahir, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya tidak akan lahir darinya anak, tiada sesuatu pun yang lahir dari Allah kerana dia tidak sejenis dengan sesuatu yang lain, kerana dia maha sedia ada dan bukan sesuatu yang baru. Tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah. Allah tidak berjisim, ini menafikan kewujudan persamaan. Dia disifatkan sebagai sedia ada dan yang awal serta menafikan sifat baharu. Kalau kita kata Allah itu, kalau sesuatu yang beranak ni tuan-tuan dan diperanakkan, maknanya apa? Ada padanya sifat kekurangan. Macam kita lah manusia. Bila kita ni dilahirkan dan melahirkan, maknanya kita ada sifat kekurangan. Apakah kekurangan tersebut? Iaitu kalau tidak ada yang melahirkan kita,
Tak adalah kita. Itu kekurangan tu tuan. Jadi kita, itu adalah satu kekurangan bagi manusia. Kalau tak ada lah mak ayah kita, ada tak kita? Tak ada lah kita. Jadi macam mana nak jadi Tuhan kalau dia pun bergantung kepada sesuatu yang lain untuk mewujudkan dia di alam. Bila sesuatu yang melahirkan, dia pun satu sifat kekurangan. Bila dia melahirkan, maknanya apa? Dia juga akan kurang daripadanya. Macam kita tengok seorang wanita yang melahirkan anak kan, dengan darahnya, dengan kekurangan, dengan sakit dan sebagainya, menunjukkan lemahnya sifat dan zat badan manusia tersebut. Jadi dilahirkan dan melahirkan sebenarnya di situ mewujudkan satu sifat kekurangan yang ada pada makhluk yang mustahil ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu dinafikan bahawa Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Jadi mungkin kita tanya, kenapa tiba-tiba disebut tentang tidak beranak dan tidak diperanakkan? Kerana saya sebutkan tadi, kerana melahirkan dan dilahirkan adalah sesuatu menunjukkan kelemahan pada sesuatu makhluk, dan Allah tidak boleh ada kelemahan tersebut. Jadi kalaulah Tuhan itu dilahirkan, kita akan tanya, siapa bapa dia? Bapa dia siapa lahirkan dia? Dan begitu dan begitu dan begitulah. Jadi dia akan tidak ada kesudahan dan menunjukkan kelemahan dia kerana dia bergantung kepada sesuatu yang lain untuk diwujudkan. Jadi Allah tidak ada yang melahirkannya, dan Allah juga tidak melahirkan atau memperanakkan sesuatu. Kalau kita lihat dalam ayat ini, sebenarnya disebut dalam kitab ini bahawa ayat ini sebagainya menyanggah dakwaan orang-orang Kristian dan orang-orang Yahudi. Orang-orang Kristian waqala an-nasara orang-orang Kristian an-nasara mereka berkata Isa binullah, Nabi Isa itu adalah anak Allah. Dan orang-orang Yahudi mengatakan bahawa Uzair, waqalatil Yahud Uzair ibnullah, Uzair itu anak Allah. Kalau bab Nabi Isa anak Allah ni kita semua faham lah kan, tahu kan. Tapi Uzair, siapakah Uzair? Tak cukup masa yang tuan, dapat suku dah kan. Uzair ni ringkas cerita, tuan boleh buka dalam surah Al-Baqarah. Uzair ni cerita dia seperti cerita Ashabul Kahfi. Iaitu dia ni seorang raja, dikatakan dia seorang raja. Au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Panjang ayat ni disebut Uzair ni dia lalu pada satu kampung. Lalu dia tengok kampung ni dah hancur, musnah. Habis, semua dah musnah dah. Lalu terdetik satu soalan di hati dia. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Macam mana Allah nak boleh hidupkan bandar ni selepas dah dihancurkan? Persoalan terdetik di hati dia. Maka Allah jawab kepada Uzair. Macam mana Allah jawab? Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah. Allah matikan dia 100 tahun. Kemudian selepas 100 tahun dia dibangkitkan semula. Thumma ba'athah. Kemudian bila dia bangkit, Allah tanya, qala kam labis? Berapa lama dah kamu tidur? Dia kata, qala labistu yawman aw ba'da yawm, mungkin sehari ataupun beberapa hari kan. Maka Allah tak, qala bal labista mi'ata am, sebenarnya kamu dah tidur selama 100 tahun. Apa bukti dia dah tidur selama 100 tahun? Maka Allah kata, fanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas. Tengok himar yang kamu naik tadi dah mati. Takkan tidur semalaman himar dah mati kan? Bukan saja dah mati, tinggal ulang-ulang. Wanzur ila al-'izami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma. Tengok tulang tu macam mana kami hidupkan. Depan mata dia Allah hidupkan tulang belulang himar yang dia naik, keldai dia naik tadi, hidup depan mata dia. Tak cukup dengan itu, Allah kata, wanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannas. Tengok pula pada makanan tak rosak. Jadi apa maksud tuan? Ini kalau dalam bahasa moden, dalam kajian moden dipanggil control group dengan experimented group. Kan tu bahasa kajian lah kan. Bila kita buat kajian kan, dia mesti ada dua kumpulan untuk dibandingkan kan. Contohnya kita ada satu produk, kita kata okey, nak tengok air kosong ni boleh tak dia menumbuhkan tumbuhan. Maka kita ambil dua bekas
Jadi satu bekas kita guna untuk siram air kosong. Kita letak satu tanah, kita letak biji benih. Satu bekas lagi kita letak tanah, kita letak biji benih. Satu bekas kita siram air, satu bekas kita tak siram air. Kan? Bila kita tengok, barulah kita buat pemerhatian. Oh, bekas yang aku siram air ni lagi cepat pokok naik. Bekas yang tak disiram air, tak naik pokok. Maknanya betul lah air ni boleh membantu untuk menumbuhkan biji benih. Kalau kita buat satu bekas je, tak jadilah. Minta maaf tuan-tuan kalau bab ni. Jadi Allah Ta'ala buat satu pemandangan. Himar, keldai yang kamu naik tadi dah hancur lah. Dah jadi tulang lah. Dan aku hidupkan depan mata kamu. Sedangkan makanan, tuan-tuan, antara keldai dengan nasi lemak, mana yang basi dulu? Nasi lemak kan. Minta maaf, tak makan. Jangan tuan-tuan ingat Uzair makan nasi lemak pula. Tuan-tuan kata, Ustaz cakap Uzair makan nasi lemak. Bukan. Nak sebut makanan dah tak nampak kan. Jadi nasi lemak tadi, nasi lemak pula kan. Makanan tadi tak hancur. Sepatutnya kalau keldai dah mati, makanan mestilah dah hancur. Tapi makanan tak hancur, tak basi, tetapi keldai dah tinggal tulang belulang. Maknanya barulah benar, oh Allah Ta'ala lah yang mematikan dan menghidupkan. Jadi jelaslah pada dia kekuasaan Allah Ta'ala untuk menghidupkan sesuatu yang telah mati. Itu cerita Uzair. Dikatakan cerita itu cerita dirujuk kepada Uzair. Sebagai ulama tafsir kata kepada Uzair. Itu masuk Uzair. Jadi orang Yahudi kata Uzair ni anak Allah. Sebab dia mati 100 tahun, dihidup semula selepas 100 tahun. Baik. Jadi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Kalimah yang mungkin kita baca di sini kufuwan. Kufuwan ialah kalimah yang selalu kita guna bila bab kahwin-kahwin, bila bab kahwinan. Sekufu. Sekufu. Apa maksud sekufu? Setara, setaraf kan. Nak cari pasangan, biarlah pasangan yang sekufu. Maknanya apa? Maknanya setaraf, setara. Kalau kita buka dalam bab fiqh ni luas lah. Para ulama kata kalau anak tukang kayu, biarlah kahwin dengan anak tukang kayu juga. Sekufu kan. Itu contoh dulu-dulu lah kan. Tapi sekarang ni orang tak apa tengok sekufu tak wajib. Tapi sekufu ni cerita bab ni perkahwinan lah pula kan. Dia menjamin kelangsungan perkahwinan. Kadang-kadang kita tengok kenapa nak bercerai, tak serasi kan. Mungkin dia lahir daripada keluarga tok guru, kahwin dengan anak ahli muzik, contoh. Bukan saya kata ahli muzik tu tak elok lah. Jadi dia tak boleh, dia tiap hari nak main gitar, yang ni tiap hari nak baca Quran kan. Mana boleh hidup sekali kan. Contoh. Jadi tak sekufu. Jadi orang kata kalau anak tok guru dengan anak tok guru, kalau anak guru dengan guru, kalau anak gitulah dan sebagainya, itu sekufu. Secara ringkas kan tuan-tuan. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad, maknanya Allah ni tidak ada sesuatu yang sekufu dengannya, bermaksud tidak ada sesuatu pun yang setaraf dengan Allah Subhanahu wa taala, sama ada dari sudut kesempurnaan sifatnya, kesempurnaan namanya, kesempurnaan kekuasaannya, kesuciannya, ketinggian, semua benda, semua sudut, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dalam sejarah, ada raja-raja terdahulu seperti Namrud, seperti Fir'aun, dia mengaku Allah berkuasa menghidupkan, aku pun sama juga boleh hidup dan mematikan. Dia cuba untuk menyaingi Allah Subhanahu wa taala pada kuasa mematikan dan menghidupkan. Yang ini tak boleh berlaku dan tidak ada sesuatu pun yang setara dan setaraf dengan Allah Subhanahu wa taala, sama ada pada salah satu daripada sifat-sifat Allah mahupun pada semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang esa, tempat kita bergantung, tidak diperanakkan juga tidak memperanakkan, dan Allah itulah yang tunggal, tidak ada yang satu pun, tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita faham surah Al-Ikhlas dan kita boleh beramal dengan surah ini dalam kehidupan kita, insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Dah masuk waktu kan?
Dah ya? Baik. Jadi mudah-mudahan insya-Allah ada manfaatnya daripada apa yang kita bahaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua insya-Allah. Jadi kita tutup dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bil haqqi anzaltahu wa bil haqqi nazzal. اللهم عزم رغبتنا فيه واجعله نورا لبصرنا شفاء لصدرنا وذهابا لهمنا وغمنا وحزننا اللهم زين به لساننا وجمل به وجهنا وقويه جسدنا وثقل به ميزاننا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي محمد وآله الأخيار. Ya Allah, Engkau turunkan Al-Quran membawa kebenaran, bahkan kerana kebenaran jugalah ia turun. Ya Allah, tingkatkan kecenderungan kami untuk membacanya. Jadikan Al-Quran bagi kami penyelah pandangan, penyembuh jiwa, pengubat duka lara yang menghapuskan kesedihan dan rasa duka cita. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran basah lidah kami, penyeri wajah kami, penyegar jasmani kami. Beratkan timbangan amal saleh bagi kami dengan Al-Quran. Kurniakan kepada kami kudrat membaca dan mematuhi surahan-Mu sepanjang malam dan siang. Himpunkanlah diri kami bersama Rasul-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda yang mulia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pada hari Ahad juga Maghrib bersama dengan Ustaz Musliman semua yang hadir. Alhamdulillah, kemah kita siap lewatnya. Kita salat dan dulu kita mau berdoa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.